Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'. Insyaallah pada hari ini kita masuk ke tajuk yang kedua, iaitu tajuk naibul fa'il. Insyaallah. Ahkamu naibil fa'ili. Hukum berkaitan dengan naib fa'il. Naib maksudnya ganti, fa'il mana? Naib fa'il ialah ganti daripada fa'il setelah fa'il dibuang. Yanubu maf'ulun bihi an fa'ili fima lahu kanila khairu naili. Yanubu maf'ulun bih. Maf'ulun bih menggantikan fa'il fi ma lahu pada perkara yang ada pada fa'il. Maksudnya dia menggantikan fa'il, dia mengambil segala hukum yang berada ataupun hukum yang terdapat pada fa'il tadi. Okey, contoh kanila khairuna ili. Okey, nila fi'il madhi bina majhul, khairu fa'ilun khairu naibul fa'ili marfu' bid dhammah. Okey, baik, kita tengok huraian dia. Wa qala syarihu rahimahullahu ta'ala yuhzaful fa'ilu wa yuqamul maf'ulu bihi maqamahu. Dihazafkan fa'il dan diletakkan maf'ulun bih di tempat fa'il yang dibuang tadi. Fayu'ta ma kana lil fa'ili, lalu diberikan apa yang patut bagi fa'il. Maksudnya hukum hakam yang sepatutnya berada pada fa'il, bila fa'il dibuang kita ganti dengan naib fa'il, maka naib fa'il tadi dia mengambil segala hukum. Apa hukum itu? Yang pertama, min luzumir raf'i, sentiasa rafa'. Yang kedua, wa wujubi at-ta'akhuri an rafi'ihi, wajib terkemudian daripada amil rafa'nya. Dan yang ketiga, wa adamu jawazi hazfihi, tidak boleh membuangnya. Dalam ayat kita tak boleh buang naib fa'il, mesti ada. Sebagaimana dalam jumlah dalam fi'il ma'lum kita tak boleh buang fa'il, maka begitulah dalam jumlah fi'il majhul kita tak boleh buang naib fa'il. Okey, contoh nila khairu naili. Jadi khairu adalah naib fa'il. Okey, asal dia khairu nail, asal dia maf'ul. Asal khairu ni khaira maf'ul yang qaimun maqam al-fa'il, yang menggantikan tempat fa'il, kerana asal dia adalah nala zaidun khairan nailin. Ini asal dia sebelum ditukarkan kepada fi'il, sebelum ditukarkan kepada jumlah majhul ni. Asal dia lagu ni ya, nala fi'il madhi zaidun fa'il marfu' bil dhammah, khaira maf'ulun bih. Jadi fahuzifal fa'il, maka fa'il dibuang, kita buang zaidun. Okey, wa uqimal maf'ulu bihi maqamahu, dan diletakkan maf'ul bih tempatnya. Macam nilah ya, nila khairu naili. Okey, baik. Wala yajuzu taqdimuhu, tak boleh duduk depan. Tak boleh, mana dia ni mendahului amil, tak boleh. Tak boleh kata khairu nailin nila, maka ayat ni salah lah. Salah sekiranya kita nak jadikan dia sebagai naib fa'il ataupun maf'ul muqaddam. Tetapi ayat ni dia kata bal ala an yakuna mubtada', boleh kita gunakan ayat ni dengan kita i'rab khairu ini sebagai mubtada'. Yang ni bukan perbincangan kita lah. Okey, baik. Jadi kita tengoklah proses kejadian naib fa'il. Akala Zaidun al-aruzza. Okey, Zaid fa'il,
Al-arza adalah maf'ulun bih. Okey, baik. Jadi proses dia yang pertama kita buang. Yang pertama ingat ya, yang pertama proses dia ialah buang fa'il. So kita buang Zaid. Proses yang kedua apa dia? Tukar bentuk fi'il ya. Tukar kepada majhul. Jadi daripada akala kita jadikan dia sebagai majhul, jadi ukila. Kemudian okey, al-arza tadi kita gantikan di tempat Zaid, maka daripada al-arza hukum dia mansub, kita tukar kepada al-arzu. Jadi bagi depan. Sebab dia adalah sesuai dengan naib fa'il, hukum dia adalah marfu' sebab dia menggantikan fa'il. Okey, baik. Saya bagi contoh lain lagi, saya tambah contoh lain. Contoh lain saya buat kata kataba Muhammadun ar-risalah. Okey, pertama apa dia? Pertama kita buang fa'il. Potong fa'il. Yang kedua kita ubahkan bentuk fi'il daripada kataba jadi kutiba. Okey, yang ni kemudian yang ketiga adalah kita kena selaraskan antara fi'il dengan naib fa'il dia. Risalata ni dia akan jadi risalatu. Kemudian oleh kerana risalatu ni dia muannas, maka kita selaraskan fi'il dengan muannas jadi kutibat. Jadi untuk kataba Muhammadun ar-risalatu kita ubah jadi kutibat ar-risalatu. Itulah kaedah dia. Jadi itu proses pertukaran daripada bina ma'lum kepada bina majhul. Tetapi di sini pelajar saya highlightkan perkara yang penting untuk pelajar hafal ialah ni hafal. Untuk ahkam ini pelajar kena hafal 3 benda ini. Okey. Yang pertama luzumir raf'i, yang kedua wujub at-ta'akhuri an rafi'ihi, dan yang ketiga adamu ataupun adami jawazi hazfihi. 3 perkara ni adalah hukum naib fa'il. Sama dengan hukum fa'il juga. Hukum fa'il pun 3 ni. Okey, baik. Kita masuk kepada subtopik yang kedua. At-taghyiratu allati tatra'u ala ma lam yusamma fa'iluhu. Perubahan-perubahan yang datang ke atas ma lam yusamma fa'iluhu, atas fi'il yang tidak diberi nama fa'ilnya, yakni fi'il bina majhul. Kita nak letakkan naib fa'il, kita kena ubah fi'il kepada bina majhul. Jadi perubahan dia seperti berikut. Fa awwalal fi'li udmuman wal muttasil bil akhiri iksir fi mudiyyin kawusil. Maka awal fi'il, huruf yang pertama pada fi'il itu udmuman, mestilah didammahkan baris depan. Wal muttasilu bil akhiri, huruf yang bersambung dengan huruf akhir, yakni huruf sebelum akhir, iksir, hendaklah dikasrahkan. Fi mudiyyin, pada fi'il madhi, contohnya wusila, asal dia wasala, kemudian bila kita tukar pada majhul, dhammah yang pertama jadi wu, kemudian sebelum akhir baris bawah jadi si, wusila. Waj'alhu min mudhari'in munfatiha, dan jadikanlah daripada fi'il mudhari', okey, huruf depan dia tu kayantahi al-maqulu fihi yuntaha. Yantahi kita ubah jadi yuntaha. Okey, baik, tengok huraian dia. Yudammu awal al-fi'li allazi lam yusamma fa'iluhu mutlaqan. Didammahkan huruf pertama fi'il yang tidak dinamakan fa'ilnya, yakni fi'il bina majhul. Ringkasnya ya. Didammahkan huruf yang pertama untuk fi'il bina majhul, sama ada fi'il madhi ataupun mudhari'.
wa yuksaru ma qabla akhiril madhi, dan dikasrahkan huruf yang sebelum fi'il madhi, wa yuftahu ma qabla akhiril mudhari, dan difathahkan huruf sebelum fi'il mudhari. Senang je nak ingat. Fi'il madhi dhammah awal, kasrah sebelum akhir. Fi'il mudhari dhammah awal, fathah sebelum akhir. Jadi contoh dia kata, okey, wasala. Kita tengok contoh dia bagi. Contoh dia bagi, wasala, bila kita tukar kepada majhul jadi wusila. Dhammah yang pertama, kasrah sebelum akhir. Okey. Contoh lain, kataba. Kataba, kutiba. Akala, ukila. Mana dhammah yang pertama, kasrah sebelum akhir. Wa fil mudhari, dan pada fi'il mudhari, qauluka, anda mengatakan fi yantahi. Kalimah yantahi kita tukarkan dia jadi yuntaha. Maksudnya dhammah yang pertama fathah huruf sebelum akhir. Jadi kita kiaslah dengan apa contoh mana sekalipun. Contoh kata kataba yaktubu. Okey, yaktubu bila kita tukar kepada majhul jadi yuktabu. Okey. Apa lagi? Sami'a yasma'u. Yasma'u jadi yusma'u. Jadi semua ya. Maksudnya huruf pertama bagi dhammah, sebelum akhir bagi fathah. Ini untuk fi'il mudhari. Manakala fi'il madhi, huruf pertama bagi dhammah, sebelum akhir bagi di bawah. Okey, baik. Senang saja. Okey, itu saja ya untuk cara kita nak bina daripada fi'il ma'lum kepada fi'il majhul. Okey. Kemudian wasaniyat tali ta al-mutawa'ah kal awwali ja'alhu bila munaza'ah, wa salisal ladzi bi hamzil wasli kal awwali ja'alnahu kastuhliyah. Wasani at-tali, dan huruf yang kedua, dan wasani yang kedua, at-tali bagi fi'il madhi dulu kan. Fi'il madhi at-tali yang apa dia yang mengiringi ta mutawa'ah, kal awwali, seperti huruf pertama. Okey, huruf yang pertama bila munaza'ah, tanpa ada perselisihan. Nanti saya hurai dalam syarah nanti. Wasalisal ladzi bi hamzil wasli, huruf yang ketiga bagi fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasal, kal awwali, jadikan seperti huruf yang pertama. Kal awwali ja'alnahu, jadikanlah dia seperti huruf yang pertama. Kastuhliyah, kastuhliyah seperti kalimah ustuhliyah. Okey, baik. Okey, cara bina'ul fi'li al-muftatahi bita'il mutawa'ah. Cara membina fi'il yang dimulakan dengan ta mutawa'ah, yakni ta yang ada pada fi'il mudhari' itu. Au hamzatil wasli, ataupun yang bermula dengan hamzah wasal lil maf'ul, untuk bina majhul. Okey, baik. Iza kana al-fi'lu al-mabniyu lil maf'uli, apabila fi'il bina majhul muftatahan bita'il mutawa'ah, dimulakan dengan ta mutawa'ah. Ta mutawa'ah yakni ta permulaan pada fi'il madhi. Okey. Dhamma awwaluhu wa sanihi, didammahkan huruf yang pertama dan huruf yang kedua. Okey, tengok contoh. Okey, ini contoh fi'il ma'lum ya. Tadahraja. Lalu bila kita tukarkan kepada ma'lum majhul, okey, dhammah yang pertama, okey, baca dengan tu.
Kemudian wasanihi dan dhammah juga huruf yang kedua. Jadi tuduh rija. Manakala huruf sebelum akhir ni sama seperti fi'il madi yang lain lah. Jadi kita kasrahkan huruf sebelum akhir. Maksudnya untuk fi'il madi yang bermula dengan ta mutawa'ah, kita kena dhammahkan huruf yang pertama dan dhammahkan huruf yang kedua, seterusnya kasrahkan huruf sebelum akhir. Okey, contoh berikutnya kalimah takassara, ya, takassara. Okey, tengok kaedah balik. Dhammah yang pertama jadi tu. Okey, tu. Dhammah yang kedua ku. Kemudian sebelum akhir baris bawah, ya. Jadi tukussira. Takassara tukussira. Taghafala tughfila. Taghafala macam ni, ya. Taghafala. Bila kita nak tukarkan dia kepada apa dia? Kepada bina majhul. Okey. Ta jadi tu. Huruf yang kedua jadi ru, turu. Fa jadi fi. Turu fila. Datang daripada mana? Datang daripada mana waw ini? Waw ini dia datang, kita tukarkan dia daripada alif kerana nak sesuaikan dengan dhammah ni. Okey, lalu kita tukar kepada turu fila. Okey, turu fila. Itu saja, senang je. Okey. Jadi ingat, fi'il yang bermula dengan ta mutawa'ah, dhammah yang pertama, dhammah yang kedua dan kasrah sebelum akhir. Okey. Kemudian wa in kana muftatahan bi hamzati waslin. Sekiranya dia bermula dengan hamzah wasal. Mana fi'il madhi tadi bermula dengan hamzah wasal. Okey, untuk wazan in fa'ala dan istaf'ala. Dhamma awwaluhu, baris depan huruf yang pertama, wasalisuhu, dan baris depan huruf yang ketiga. Tengok. Istahla tadi, istahla. Jadi ustuhliya. Okey, huruf pertama yakni alif, dhamma. Huruf yang ketiga yakni ta, dhamma. Huruf sebelum akhir ni lam, kasrah. Okey, saya ulang balik. Bagi fi'il madhi yang bermula dengan hamzah wasal, dhammah yang pertama, dhammah yang ketiga dan kasrah huruf sebelum akhir. Contoh lain, iqtadara, uqtudira, uqtudira. Intalaqa, untuliqa, untuliqa. Jadi pelajar kena hafal ini kaedah dah ni. Okey, baik. Seterusnya, waksir dan kasrahkan atau ismamkan pada huruf fa bagi fi'il 3 huruf, yakni fi'il sulasi yang mu'tal pada ain. Jadi fi'il tersebut ain dia adalah huruf illah, ya. Okey, manakala dhammah yang datang seperti kalimah bu'a, ia dibolehkan juga. Maksudnya untuk fi'il sulasi mu'tal ain kita boleh baca dengan kasrah. Okey, kasrah pada fa ataupun ismam, ataupun kita boleh baca dengan dhammah. Okey, tengok huraian dia. Idza kana al-fi'lu al-mabni lil maf'uli sulasiyan mu'tal al-'aini, apabila fi'il mabni lil maf'ul yakni mabni majhul adalah fi'il sulasi, fi'il 3 huruf, mu'tal al-'ain, huruf ain dia adalah huruf sakit, huruf illah. Faqad sumi'a fi fa'ihi salasatu awjuh. Jadi kita nak bincangnya pada fa dia tu, pada fa fi'il itu dia ada 3 wajah, 3 bentuk cara baca. Bentuk yang pertama kita baca dengan ikhlasul kasri. Baca dengan kasrah. Baca dengan semata-mata kasrah. Jadi contohnya qila,
Okey, baca qi. Qaf ni adalah fa bagi fi'il ya. Bi'a. Ba ini adalah fa bagi fi'il. Jadi kita baca dengan qila, bi'a, sira dan sebagainya lah. Okey, baik. Itu bacaan bentuk pertama. Contohnya dia kata hikat ala niraini. Jadi syahid di sini mana? Di sini ialah kalimah hikat. Haka bila ditukar pada majhul jadi hika. Okey, baik. Yang kedua, bentuk yang kedua ialah, okey, ini yang kedua. Ini yang pertama. Yang kedua ialah ikhlasud dhammi. Kita baca dengan dhammah. Dengan semata-mata dhammah. Nahwu qula, bu'a. Tadi baca qila, yang ni kita baca qula pun boleh. Okey, yang tadi baca bi'a, nak baca bu'a pun boleh. Maknanya kita baca dengan dhammah fa fi'il dia. Dhammah huruf yang pertama, yang ni fa fi'il. Contoh, laita wa hal yanfa'u syai'an, laitu laita syababan bu'a fashtaraitu. Jadi syahid di sini ialah bu'a. Ada syair yang mengatakan bu'a, dia tak baca dengan bi'a, maksudnya baca dengan ikhlasud dhammi. Boleh juga. Okey, bentuk yang ketiga, al-ishmam. Apa makna ishmam? Ishmam bermaksud al-ityanu bil fa'i biharakatin bainad dhammi wal kasri. Datangkan fa itu, yakni fa fi'il, dengan baris yang di antara dhammah dengan kasrah. Nak kata dhammah bukan, nak kata kasrah bukan. Dia tengah-tengah antara dhammah dengan kasrah. Itu adalah bacaan ishmam. Dalam Quran banyaklah ishmam ni. Wala yazharu zalika illa fil lafzi, dan tidak munculnya kecuali pada sebutan. Maksudnya wala yazharu fil khatti, dan tidak muncul pada tulisan. Jadi ishmam ni dia tak boleh tulis. Dia hanya boleh dibaca saja. Nak tulis lagu mana ya? Kalau tulis mestilah dhammah ataupun kasrah. Jadi sedangkan yang kita baca itu adalah di tengah-tengah antara dhammah dengan kasrah. Contoh ayatnya, okey. Wa qila ya ardu bla'i ma'aka wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u. Jadi ishmam di mana? Ishmam pada kalimah qila. Qila wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Okey, bacaan dia ishmam dengan arti kata kita baca tengah-tengah antara dhammah dengan kasrah. Walaupun dia tulis kasrah, kita baca wa qila. Tengok mulut saya. Wa qila, qila. Muncung sikit wa qila. Wa qila ya ardu bla'i ma'aki. Qila, maksudnya bacaan kita antara dhammah dan kasrah. Jadi saya ulang balik pelajar sekalian. Okey. Fi'il sulasi mu'tal ain, cara nak jadikan bina majhul dengan kita tiga wajah. Yang pertama kita baca dengan kasrah pada fa, qila. Okey, yang kedua kita baca dengan dhammah pada fa, jadi qula. Yang ketiga kita boleh baca dengan ishmam, yakni qila, qila. Jadi tiga bacaan. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Wallahu a'lam.